Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai perpindahan orang Yahudi beramai-ramai ke Palestin, yang sekarang kita boleh cakap sebagai tanah haram, iaitu Israel. Dan dikhabarkan kira-kira 75,000 ataupun lebih orang akan masuk ke Palestin daripada luar negara, terutamanya daripada Ukraine. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, Ukraine ada krisis dengan Rusia dan berkemungkinan akan berlakunya perang, dan Rusia telah pun bersedia untuk menyerang Ukraine. Sebenarnya Yahudi masuk dan telah pun duduk di Palestin bermula sejak daripada tahun 1948. Mereka perlahan-lahan membiak, dan pada tahun 2014 beribu Yahudi telah pun masuk ke Palestin, dan tahun ini pun beribu juga yang akan masuk ke Palestin. Sahabat semua, inilah sifat Yahudi. Dia duduk dan lahir di Ukraine, tapi bila ada perang dia lari dan tidak ikut untuk mempertahankan negara yang dorang duduk selama ini, sebelum ini, dan pentingkan diri sendiri. Tapi sebenarnya perkara ini adalah biasa dan telah pun membuktikan benarnya hadis Nabi SAW mengenai kaum Yahudi di akhir zaman. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahud dan membunuh mereka, sehingga bersembunyilah orang Yahud di belakang batu dan kayu. Lalu batu dan kayu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahud di belakang aku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon Al-Gharqad yang tidak berbuat sedemikian kerana ia termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan sekarang ni Yahud telah pun menanam banyak-banyak pokok Gharqad ni di sekitar Palestin, yang mana sekarang ni mereka anggap sebagai negara mereka, iaitu negara Israel. Sahabat semua, siri peperangan di dunia tidak pernah terhenti, khususnya melibatkan dua kumpulan besar yang masing-masing mempunyai tujuan yang tertentu, sama ada daripada menguasai ataupun menghadapi peperangan tersebut. Apabila mendengar perkataan perang, pasti akan melibatkan nyawa dan kemusnahan besar yang akan berlaku, dan kaum muslimin secara umumnya sudah pun berperang dengan kaum Yahud sejak zaman Nabi SAW lagi, dan mereka dapat mengalahkan kaum Yahud itu dan mengusir mereka daripada Jazirah Arab. Kaum Yahudi ini pergi ke negara-negara yang lain sehinggalah mereka membiak di sana. Nabi SAW bersabda juga yang bermaksud, sungguh aku akan mengeluarkan kaum Yahud dan Nasrani dari Jazirah Arab hingga tidak ada yang aku biarkan kecuali yang beragama Islam. Hadis riwayat Muslim. Ada juga Yahudi tapi mereka beragama Islam yang duduk di Jazirah Arab pada ketika itu. Dan sahabat semua, tahukah kita bahawa siri peperangan ini akan terus berlaku sehingga peperangan besar sebelum kiamat muncul. Peperangan yang dikenal dengan Al-Malhamah Al-Kubra ini merujuk kepada perkataan lahm, iaitu bermaksud daging. Maka Al-Malhamah adalah daging-daging yang menggambarkan situasi peperangan dan pembunuhan yang besar berlaku. Disebabkan peperangan ini ramai tentera dan orang awam yang akan terbunuh. Dan Al-Malhamah Al-Kubra ini hanya terjadi di akhir zaman dan merupakan salah satu daripada tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Peristiwa ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW dan diriwayatkan oleh ramai para alim ulama. Dan sekarang ni mereka telah pun beramai-ramai masuk ke Palestin sebab mereka mengetahui bahawa itu adalah kubu kuat mereka, dan muslimin pun akan menyerang mereka. Dan baginda SAW bersabda yang bermaksud, pemakmuran Baitul Maqdis merupakan tanda kehancuran Yathrib, iaitu Madinah. Kehancuran Yathrib ini merupakan tanda permulaan Al-Malhamah. Permulaan Al-Malhamah merupakan tanda pembebasan Konstantinopel. Pembebasan kota Konstantinopel pula adalah hadis tentang kemunculannya Dajjal. Hadis riwayat daripada Abu Daud. Dan sekarang ni kita ketahui bahawa Konstantinopel adalah Turki yang telah pun dikuasai oleh orang Islam. Itu salah satu tanda yang telah pun adanya Dajjal. Dan ulama-ulama apabila telah meneliti perbahasan hadis Al-Malhamah Al-Kubra ini, peperangan yang akan berlaku melibatkan Islam dan Kristen yang merupakan seteru permusuhan yang sudah pun berlaku pada masa lalu. Bagaimanapun dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidak menggunakan perkataan Nasara, iaitu orang-orang Kristian, atau Nasraniyah, agama Kristen, tapi mengemukakan nama Rom. Penggunaan nama Rom ini adalah sebahagian simbol kekuatan golongan Kristian dan Nasrani, dan mudah difahami oleh sahabat baginda pada waktu tersebut. Pada saat tersebut, golongan Kristian adalah mereka yang mempunyai kuasa besar dan bertapak di Rom melalui Empire Byzantine. Walau bagaimanapun, Empire Byzantine Rom telah dimusnahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika pembukaan kota Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dan menerusi hadis Nabi baginda SAW, terdapat beberapa perkara yang menjelang berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra.
Al-Malhamah Al-Kubra ni kita boleh ketahui sebagai peperangan antara Muslim dengan juga orang kafir. Antaranya fitnah berlaku berleluasa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud akan berlaku ketika hampirnya Al-Malhamah Al-Kubra, fitnah-fitnah di mana ada pada masa itu hati seorang lelaki akan mati seperti mana badannya akan mati. Dan sekarang fitnah yang sedang berlaku umat akhir zaman pada hari ini akan terus membara sehingga menjadi asbab kepada berlakunya kematian dan pembunuhan. Dan sebagaimana kita ketahui sekarang ni bahawa Arab Saudi telah melakukan pesta, berhibur dengan berlebihan, dan juga UAE, Dubai dan sebagainya telah pun membenarkan judi itu pusat kebanyakannya orang luar melakukan maksiat di tempat tersebut. Itu adalah tanah Arab. Dalam situasi ini setiap manusia tidak akan terlepas daripada fitnah, sehingga mereka yang berilmu dan beriman juga terpalit dengan fitnah akhir zaman ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud keadaan agama ini akan sampai kepada satu masa kamu sekalian menjadi tentera yang berpasukan, satu pasukan di Syam dan juga satu pasukan di Yaman dan satu pasukan di Iraq. Ibnu Hawala berkata, pilihkan untukku yang terbaik wahai Rasulullah jika aku menemui keadaan tersebut. Lalu baginda bersabda, hendaklah engkau menetap di Syam kerana sesungguhnya ia adalah bumi Allah yang telah terpilih daripada kalangan hamba-hambanya. Adapun jika kamu sekalian enggan, maka hendaklah kamu menetap di Yaman dan minumlah daripada kolam-kolam air kamu. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku menjaga daerah Syam dan penduduknya. Hadis riwayat Abu Daud. Syam ni dekat atas, Yaman ni dekat bawah. Yang dekat tengah-tengah itu adalah Saudi Arabia sekarang, iaitu Mekah, Madinah dan sebagainya. Dan menjadi persoalan di manakah negeri Syam? Kalau Yaman daripada dulu sampai sekarang ni kita ketahui bahawa Yaman adalah nama Yaman. Nama dia tidak berubah, kekal sampai sekarang. Tapi Syam, kenapa dia berubah? Sebenarnya sejak kejatuhan khilafah Islamiyah dan musuh Islam telah pun memecah kebelakan umat Islam dan membagi-bahagikan negeri-negeri umat Islam. Maka dikatakan Syam ialah 4 negara, iaitu Palestin, Lebanon, Syria dan Jordan. Maka inilah yang dikatakan sebagai Syam. Jika ada apa-apa, pergi ke Syam, tempat yang telah dipilih dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Yahudi menganggap yang Syam itu adalah Palestin sekarang, itu Baitul Maqdis, tempat yang suci. Sebab itulah mereka berkumpul beramai-ramai dekat sana. Akhir zaman pasti akan berlaku dan peperangan pun pasti akan berlaku. Sama-sama kita perbaiki diri. Maaf jika ada salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.